Saya beralih kepada royalty petroleum, ya. Royalty petroleum, ada dua isu di sini. Satu ialah isu mengenai dengan tuntutan bayaran royalty petroleum. Dan saya nak mulakan supaya saudara sebagai anak Kelantan mengetahui hak saudara, ya. Dan kemudian saudara berimajinasi, ya, apa akan berlaku kepada Kelantan kalau kita mendapat hak ini, ya. Kalau kita mendapat tuntutan ini, dan Alhamdulillah Kelantan istimewa dari segi pengeluaran petroleum, gas dan minyak maksud saya, kerana kita mempunyai 4 jenis kawasan, ya. 4 jenis kawasan. Dan apa yang saya katakan 4 jenis kawasan ini bukan saya yang pertama menyatakan. Kita ada rekod-rekod people cutting, mesyuarat ESCO dan penyataan-penyataan di Parlimen sejak pada zaman UMNO masih menguasai negeri Kelantan. Bekas Menteri Besar Allahyarham Tan Sri Datuk Muhammad Yaakob ada people cutting, ada minit mesyuarat yang menyebut ataupun menunjukkan bahawa beliau telah memberikan maklumat-maklumat tentang kawasan-kawasan ini, ya. Jadi saya bukan orang pertama dan Kerajaan Tok Guru bukan kerajaan pertama membangkitkan isu ini. Kita hanya meneruskan apa yang telah pernah disuara dan dibangkitkan oleh pemimpin sebelum daripada kita. Kawasan yang pertama ialah yang dimulakan pengeluaran ialah kawasan yang bertindih dengan Terengganu. Bintang dan Lawit pada pendapat kita bertindih dengan negeri Kelantan. Pembayaran kepada Terengganu 100% pendapatan Bintang dan Lawit adalah salah. Jumlah bayaran yang telah terbayar itu mesti dipulangkan balik pada Kelantan yang telah lepas dan mesti dibayar sepenuhnya pada Kelantan untuk masa akan datang. Kemudian kita ada PM3, iaitu pertindihan Kelantan dengan Vietnam. Pertindihan Kelantan dengan Vietnam telah dimulakan pengeluaran selepas pengeluaran di Terengganu. Dan pertindihan dengan Vietnam ini juga adalah banyak, ya. Kemudian baru datang pertindihan dengan Thailand yang dipanggil Joint Development Area ataupun JDA, ya. Dia dibentuk pada tahun 1991. Dalam Akta JDA 1991 yang dibentangkan di Parlimen Malaysia dan juga di Parlimen Thailand, ya, langsung tidak disebut di mana gas dan minyak ini akan didaratkan, ya. Pendaratan adalah silent dalam akta tersebut. Ia hanya membincangkan tentang kerjasama pengeluaran petroleum kawasan bertindih Kelantan dan Thailand dengan penyelesaian perkongsian 50-50. Di mana ia akan didaratkan tidak disebut di dalam akta ini. Pada waktu itu, Tan Sri Muhammad Yaakob berharap ia dapat didaratkan di Kelantan. Dan jawapan kepada pertanyaan yang berhormat Allahyarham Ustaz Wan Jamil di Parlimen dijawab oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Besar kemungkinan gas daripada JBA akan didaratkan di Kelantan. Tetapi ia tidak menjadi realiti. Ia didaratkan di Songkhla, di mana Songkhla adalah dalam wilayah Thailand, satu. Yang kedua ialah dia lebih jauh daripada jarak dengan Kota Baru. Kota Baru ke Cakrawala 150 km. Tetapi Cakrawala ke Songkhla ialah 230 km. Dari segi term ekonomi, tentulah jarak yang lebih dekat adalah lebih ekonomik. Dan setengah sumber kata 1 kilometer pipe di lautan kos dia sampai 10 juta dolar Amerika. Bayangkan tiap-tiap kilometer yang lebih daripada jarak dengan Kota Baru. Dan kemudian bila Kelantan nakkan gas ini, Malaysia nakkan gas ini, terpaksa dibina pipe daratan ataupun onshore pipeline daripada Songkhla ke Bukit Kayu Hitam 180 km. Kita beli balik gas tersebut dan meninggalkan negeri Kelantan melalui Songkhla kemudian ke Alustra, ke Kedah. Dan bayangkan berapa pembaziran itu. Baiklah, itu sudah berlalu. Kita tak mungkin boleh rombak balik pipe itu kerana ia merugikan. Kita menunggu pendaratan bagi tranche yang kedua. Tranche yang kedua juga telah didaratkan di Thailand.
habis kisah ya. JDA hampir habis kisah dari segi pulangan kepada negeri Kelantan. Hari ini kalau hadirin pergi ke Songkla, hadirin boleh lihat bagaimana pengembangan ekonomi daripada pendaratan gas ini telah berlaku di Songkla. Bagi satu kilang untuk by-product daripada sisa gas sahaja. Satu contoh, Petronas untung 100 juta satu tahun. Hanya by-product daripada sisa gas. Bayangkan bagaimana pulangan daripada semua industri yang telah didaratkan di Songkla bersekali dengan supply base, bersekali dengan kemudahan-kemudahan dan lain-lain. Kelantan tengah-nganga. Kita orang panggil terkial-kial ya. Kemudian bagi PM301 100% dalam perairan Kelantan. 100%. Tak bertindih dengan Vietnam, tak bertindih dengan Thailand, tak bertindih dengan Terengganu. Purely in our water. Akan didaratkan di Kerteh, 320 km daripada telaga ini. Sedangkan Kelantan ada 150 km. Kerajaan Kelantan telah mengambil semua langkah yang menasabah dalam bidang kuasa federation. Kelantan yang ditabir oleh PAS Pakatan Rakyat dengan Putrajaya yang ditabir oleh UMNO Barisan Nasional. Tok Guru telah hantar surat kepada Perdana Menteri mencadangkan pendaratan ini dilaksanakan di Kelantan bagi pengeluaran PM301. Dan kita telah hantarkan 2 salinan engineering drawing, lukisan kejuruteraan tentang pipe dan juga tentang jana kuasa pemrosesan gas ataupun gas processing plant yang kita cadangkan dibina di Kelantan kepada Perdana Menteri. Ya. Tak ada respon. Surat tak dijawab. Kemudian kerajaan negeri buat masa hari ini, kerana bila kita berjumpa dengan Petronas, dia berikan 2 alasan. Mengapa Kelantan tak boleh didaratkan gas? Kalau didaratkan gas di Kelantan, untuk 3 dekad akan datang, ekonomi Kelantan akan berubah wajah sepenuhnya. Peluang pekerjaan pada anak-anak Kelantan. Lonjakan ekonomi, hasil kepada majlis daerah dan majlis kerajaan tempatan. Dan juga peluang-peluang yang lain. Ya. Termasuk menyebabkan lonjakan dari segi pelancongan, dari segi expatriate, dari segi transportasi, dari segi port, airport dan lain-lain. Kerana bila kita pergi dengan Petronas, 2 alasan. Yang pertama, high carbon content. Kononnya gas daripada Kelantan mempunyai carbon yang sangat tinggi. Dan prosesannya jadi mahal, kena pergi ke Kerteh. Kita membuat studi terhadap gas content, carbon content bagi gas kita. Alhamdulillah, proven. Carbon content bagi gas kita PM301 adalah rendah. Tidak sebagaimana tinggi seperti itu. Dan kami Alhamdulillah mempunyai report tersebut. Ya. Yang kedua ialah tidak ada gas gazer ataupun pembeli gas, pengguna gas. Siapa nak makan gas? Ya. Jadi Alhamdulillah kita telah membuat berbagai-bagai perundingan dengan pihak tertentu termasuk daripada China. InsyaAllah pada 11 hari bulan Jun ini Sinopec, kalau tuan-tuan tahu industri minyak, Sinopec adalah one of the biggest petrochemical player in the world. Dan juga syarikat petroleum China yang lain untuk memeterai perjanjian membeli gas daripada Kelantan dan melabur dalam loji processing gas di Kelantan. Untuk kita hantar pada Petronas menunjukkan bahawa kita ready. Ya. Semua alasan dia adalah tidak terpakai. Tetapi semua itu bergantung kepada penentuan politik. Penentuan politik dia tak nak Kelantan dapat faedah. Jadi apa tugas kita? Apa sikap kita? Jadi cadangan saya secara ringkas, tugas kita ialah kita pergi ke Putrajaya. Kita pegang jabatan Perdana Menteri, kita tukar pihak-pihak yang telah menindas rakyat Kelantan, kita buat keputusan baru, bayar royalti petroleum dan mendaratkan gas Kelantan di Kelantan. 100%. Jadi ini tugas anak Kelantan di perantauan. Pakcik-makcik kita di kampung mungkin tak faham. Gas sendiri pun dia tak tahu. Padahal dalam perbincangan kita dengan pakar-pakar gas ini, kalau didaratkan di Kelantan, NGV, LPG
gas untuk orang masak di Kelantan, kita boleh subsidi bagi separuh harga sepanjang hayat kita. Dan kita tak payah punggah tunggas lagi dengan motosikal. Kita bawa pipe terus, retikulasi gas pipeline ke rumah-rumah rakyat kita di seluruh Kelantan. Tidak mustahil sama sekali. Kerana reserve gas yang ada di Kelantan ini boleh bertahan 7 generasi. 7 generation. Kerana itu dia nak menghalang Kelantan daripada berkembang. Dan kerana itu kita kena mempertahankan kerajaan Tok Guru. Dan kerana itu kita kena ambil kerajaan Putrajaya. Itu pulang pada saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak muda, bagaimana kita nak melaksanakan tuntutan ini. Dari segi royalty, kita ada dua aspek. Tertunggak dan future. Tertunggak, konservatif estimate kita berdasarkan kepada rekod-rekod pengeluaran rasmi daripada operator di PM301, PM3 Cakrawala, iaitu JDA dan juga Pertindahan Kelantan Terengganu, estimate konservatif ialah 4.4 bilion tahun lepas. Sekarang dah masuk 6 bulan pula. Jadi bermakna kena tambah lagi. Dan akhir tahun, sudah tentu meningkat kepada hampir 5 bilion ringgit. Untuk penyelesaian PTPTN, kita perlukan 220 juta satu tahun. Kalau kita membiayai sepenuhnya semua pelajar Kelantan setiap tahun ke universiti, bermakna kita masih ada balance. Dan kalau kita menggunakan satu hadis Nabi SAW mengenai dengan satu orang yang ikut malaikat, dia ikut awan bergerak, dan awan itu telah menurunkan hujan pada satu kebun. Dan dia pergi tanya pakcik tu pasal apa istimewanya pakcik sehingga saya boleh nampak awan ini bergerak daripada satu kawasan lain turun ke kebun pakcik. Dia kata, bila saya dapat hasil tamar, saya bahagikan pada 3 kegunaan. Satu ialah saya guna untuk anak, keluarga, bagi self-consume, untuk kegunaan peribadi. 1/3 saya gunakan untuk produksi ladang, membeli baja, menggunakan mesin, bayar gaji dan lain-lain. 1/3 ialah saya sedekahkan, saya wakafkan. Daripada konsep sedekah dan wakaf ini, kita kembangkan kepada lebuh raya yang akan saya taklimkan sekejap lagi. Baik, kalau kita ada 5 bilion tunggakan, 400 juta satu tahun hasil petroleum, adakah kita bermasalah membiayai sepenuhnya pelajar kita dan menghapuskan PTPTN bagi anak Kelantan? Langsung tidak bermasalah. Kita boleh gunakan 1/3 untuk sosio-ekonomi, 1/3 kebajikan dan 1/3 untuk infra dan 1/3 untuk investment masa akan datang. Kita masih ada balance untuk keseluruhan itu, termasuk menyelesaikan masalah air tadi. Kalau kita menguasai Putrajaya, semua masalah air Kelantan selesai dalam sekelip mata. Peruntukan 2 bilion tadi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan luluskan. Ya. Jadi, kalau kita biarkan ini, kita akan terlepas sepanjang hayat. Dan bila saya memperjuangkan ini, saya bukan berjuang kerana saya ahli PAS, ataupun kerana saya ahli Esko Kerajaan Negeri, ataupun kerana saya sebagai adun. Saya berdiri pertama sebagai saya adalah salah seorang daripada 1.7 juta rakyat negeri Kelantan untuk anak cucu dan generasi masa depan negeri Kelantan. Kalau kami tak berjaya dalam tempoh hayat kami, tuan-tuan, saudara-saudari, generasi baru mesti mewarisi perjuangan ini sampai berjaya. Jadi ini tugas kita. Dan tugas ini jalur politik satu saja yang dapat kita kenal pasti, ialah pemimpin di peringkat persekutuan mestilah mempunyai satu pertimbangan yang rasional dalam mentadbir negara kita ini. Dan pada pendapat saya, Pakatan Rakyat berpeluang dengan izin tuan-tuan semua.